Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum wa muhdatsatul umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah sebagaimana biasa kita lanjutkan sesi tadabbur Al-Quran mingguan yang kita selalu adakan pada setiap pagi Khamis. Tadabbur Al-Quran versi patuh ahli sunnah wal jamaah, yakni kita usaha supaya sesi tadabbur kita ini tidak tergelincir dari landasan ahli sunnati wal jamaah, dan kita jadikan kitab tafsir yang mu'tabar, yang masyhur dengan nama tafsir Al-Qurtubi sebagai panduan, ataupun nama penuhnya Al-Jami'u li Ahkamil Quran, yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Kita masih lagi mengambil manfaat, mengambil pengajaran dari ayat-ayat Al-Quran yang terkandung dalam surah An-Nazi'at, ya, iaitu dalam juzuk yang ke-30, juzuk Amma. Selepas daripada Amma Yatasa'alun, kita pergi kepada surah An-Nazi'at, kita sampai kepada ayat 10. Allah Ta'ala berfirman, yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Yaqulun ini adalah perkataan bentuk fi'il, ya, yakni perbuatan, ya. Fi'il mudhari', iaitu yang dilakukan oleh sekumpulan orang, jamak, ya. Ini adalah merujuk kepada jamak lelaki. Tapi sebenarnya merangkumi, ya, lelaki atau wanita. Satu masa mereka akan berkata, a inna lamarduduna fil hafirah.
Tu maknanya soalan, ataupun mungkin kita boleh kata dengan erti kata hal. Adakah kita ini akan dikembalikan seperti keadaan di dunia dahulu? Jadi ini pengingkaran yang berlaku kepada orang-orang kafir, ya. Orang-orang kafir, mereka ingkar dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW, yang antara lain Nabi SAW menerangkan bahawa ada di sana yang namanya hari kebangkitan, hari kiamat, yang mana manusia selepas kematian, selepas meninggal dunia, itu akan dibangkitkan semula untuk dihitung amal mereka, dipertanggungjawabkan sama ada amal baik ataupun amal buruk, dan seterusnya diberi balasan. Jadi mereka ingkar. Bahkan mereka bertanya itu sebenarnya dalam bentuk ejekan, dalam bentuk main-main. Inna lamarduduna fil hafirah. Adakah kami nanti dah mati, dah hancur, dah jadi tulang yang reput, boleh bangkit pula balik, boleh jadi macam asal, boleh berjalan balik atas muka bumi ini. Jadi sebenarnya ini bukan soalan dalam bentuk istifham, soalan dalam bentuk ingin faham, tetapi soalan dalam bentuk, kalau dalam bahasa orang sekarang cakap, menganjing, buat main-main, istihza, dalam bahasa Arab kata istihza. Sebab kerana mereka melihat bahawa ini satu perkara yang pelik. Ini yang kalau kita boleh kaitkan, kepentingan untuk kita itu memahami berkaitan dan juga peranan apa yang dikatakan hukum adat dan juga hukum akal. Kalau kita terlampau terikat dengan hukum adat semata-mata, nanti akan membawa kepada tidak beriman dengan perkara gaib, perkara yang tak nampak di hadapan mata kita. Tidak beriman dengan adanya hari pembalasan, hari akhirat. Sedangkan kita semua tahu bahawa beriman dengan hari akhirat ini termasuk di dalam rukun iman. Dan rukun iman ini matematiknya tak sama, ya. Rukun iman, kita ada 6 rukun iman. Kalau dalam keadaan biasa, matematik biasa, kalau 6 tolak 1 jadi 5. Kalau 6 tolak 2 jadi 4. Ya. Tetapi kalau dalam matematik rukun iman, 6 tolak 1 jadi 0. Kalau ada orang tidak beriman dengan salah satu dari rukun iman, tidak beriman dengan hari akhirat saja misalnya, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat dan lain-lain, tapi dengan hari akhirat dia tak percaya. Berarti dia seorang yang tidak mukmin, tidak sah keimanan dia, tidak boleh dianggap dia sebagai orang mukmin bila mana dia mengingkari hari kiamat. Jadi sebab itu penting untuk kita memahami perkaitan antara hukum adat dan hukum akal. Jangan kita terlampau terikat sangat dengan hukum adat. Hukum adat ni ada peranan, tetapi peranan hukum adat ini banyak dalam practical aspect of our life. Banyak kepada hukum hakam, banyak kepada syariat. Sementara hukum akal ini banyak kaitannya dengan akidah, dengan keimanan. Jadi sebagai contoh, kita hukum akal kita menetapkan bahawa tentulah Allah Maha berkuasa. Akal yang sihat tidak boleh menerima bahawa Tuhan tu lemah. Tuhan tak berupaya tu sesuatu yang tak boleh diterima akal. Kalau makhluk lemah, makhluk tak berupaya, itu logik. Itu munasabah. Itu memang bahkan berlaku di hadapan mata kita bahawa makhluk itu lemah. Ada perkara-perkara yang makhluk nak lakukan tapi dia tak mampu lakukan. Tetapi akal yang sihat tak boleh terima Tuhan tapi lemah. Tuhan tak mampu. Itu something yang akal tak boleh terima. Itu penetapan hukum akal. Maka kita wajib percaya
bahawa apa sahaja yang berlaku, kecil atau besar, ada atau tiada, hidup atau mati, sakit atau sihat dan sebagainya, itu sebenarnya adalah kuasa Allah. Berlaku itu dengan kehendak dan juga kuasa Allah. Atau dalam bahasa Arab kita kata berlaku dengan kudrah dan iradah Allah. Kudrah itu kuasa, iradah adalah kehendak. Jadi tak mungkin misalnya semalam ni berlaku hujan yang semalam atau 2 hari lepas berlaku hujan yang lebat sehingga kan banyak jalan-jalan di Kuala Lumpur ini terhalang, jadi macam orang mungkin tertrap, dan kita katakan itu bukan takdir Allah. Maknanya berlakunya hujan lebat itu bukan takdir Allah. Berlakunya orang ada masalah nak bergerak ke sana kemari, itu bukan takdir Allah. Berarti sepertinya Allah lemah. Berarti benda itu berlaku tapi Allah helpless. Allah tak boleh buat apa-apa untuk mengubahnya. Jadi tak mungkin. Akal kita mengatakan kalau perkara itu berlaku, pasti itu adalah kuasa dan ketentuan Allah. Jadi apa sahaja yang mungkin, maka itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam masa yang sama, dalam kita bertindak tanduk, kita itu hendaklah mengambil kira perkaitan antara sebab dan musabab. The causal connection between cause and effect has to be taken into account dalam tindakan kita. Sebagai contoh, tadi kita sebut apa saja yang berlaku mestilah kuasa Allah Ta'ala. Misalnya, bila api membakar sesuatu sehingga hangus, tidak mungkin berlakunya pembakaran itu tapi luar dari kuasa Allah. Tak mungkin. Kerana berlakunya hangus sesuatu yang terkena api itu adalah kuasa Allah. Dan oleh kerana itu adalah kuasa Allah, boleh sahaja Allah jadikan sesuatu itu diletakkan dalam api tapi tidak hangus, tidak terbakar. Kalau nisbah kepada manusia, tidak melecur pun. Maknanya dari segi hukum akal boleh terima kemungkinan itu. Tetapi dari segi cause and effect, dari segi kita punya observation of what commonly occurs, apa yang selalu berlaku, maka kita akan kaitkan bahawa bila ada bersentuh dengan api, maka ada terbakar. Bila ada dimasukkan dalam api sesuatu, maka ada yang namanya hangus. Maka itulah yang dikatakan perkaitan hukum adat. Saya perhatikan ada orang-orang yang komen dalam Facebook dan sebagainya. Bila kita terangkan tentang hukum adat, dia kata, tak habis-habis tentang hukum adat. Sepertinya dia tidak faham. Memang tak habis-habis. Sebab Allah jadikan sesuatu itu berlaku selepas sesuatu. Jadi nak tak nak kita kena ada ambil kira apa yang Allah Ta'ala takdirkan itu. Mungkin dia ingat hukum adat yang kita cakap ni adalah adat orang Melayu, adat orang Cina, adat orang India. Tidak. Hukum adat, adah tu bahasa Arab. Berarti sesuatu yang berulang-ulang. So it is basically something that we say yes or no depending on experiments ataupun repetitions. Apa yang kita selalu buat, kita perhatikan natijahnya, maka kita kaitkan. Dalam contoh tadi, kita kaitkan adanya hangus, adanya terbakar, dikaitkan dengan bersentuh dengan api. Itu penetapan daripada sudut adah, kebiasaan. Bukan cerita adat Melayu, adat India, tak, bukan. Tetapi dari segi akal, kita boleh menerima bahawa kalau Allah Ta'ala kehendaki, boleh sahaja Allah jadikan sesuatu itu tidak terbakar walaupun bersentuh dengan api. Sebab itu kita menerima kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, baginda dicampak masuk ke dalam api oleh Namruz, tidak hangus terbakar itu kita terima, kita beriman dengan kisah tersebut. Kenapa? Kerana dia satu perkara yang tidak mustahil dari segi akal. Walaupun mustahil dari segi adat. Mana dari segi kebiasaan, takkan kena api, masuk dalam api tak terbakar. Tak mungkin. Itu dah namanya bila berlaku sesuatu yang demikian, kita panggil khariq lil adah. Dalam bahasa terjemahan lama, dia kata mencari adat. Jadi, mencari adat maknanya bahasa lama. Khariq diterjemah direct. Khariq makna mengoyakkan.
adah, mencari adat. Tapi kalau bahasa moden, simply kita boleh kata luar biasa. Orang tu dicampak masuk api tapi tak terbakar. Wah, luar biasa. Jadi yang luar biasa ni tak semestinya menjadi bukti kebenaran. Ada juga luar biasa yang sebenarnya tak baik. Tapi kalau berlaku pada para rasul, itu bukti kebenaran. Itu namanya mukjizat. Kalau berlaku kepada orang-orang soleh, pernah berlaku kepada Abu Muslim Al-Khawlani, rahimahullah ta'ala, seorang soleh di kalangan tabi'in, yang dicampak masuk ke dalam api oleh Musailimatul Kazzab, iaitu Rasul palsu. Takdir Allah tidak hangus. Tapi itu bukan mukjizat, ya, kerana Abu Muslim Al-Khawlani bukan Rasul. Mukjizat ini istilahnya merujuk kepada perkara yang mencari adat yang berlaku kepada para Rasul sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa. Tetapi Abu Muslim tadi, tabi'in tadi, rahimahullah, beliau bukan Rasul, maka perkara mencari adat yang berlaku kepada beliau tidak boleh dikatakan mukjizat, tetapi karamah, satu bentuk kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan. Jadi kalau macam tu, kalau berlaku satu perkara yang pelik, maknanya itu keramat? Tidak juga. Kena tengok, kalau orang tu orang soleh, orang yang taat kepada perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, ya boleh jadi itu karamah. Tetapi kalau dia orang jahat, orang fasik, apatah lagi kalau orang kafir, bila berlaku satu perkara yang pelik, itu bukan karamah. Itu bahkan mungkin kita katakan istidraj. Istidraj ni maknanya melajakkan dia lagi dalam kesesatan. Itu juga berlaku kepada sebahagian pengamal ajaran sesat, ya. Dia boleh buat perkara-perkara yang pelik, jadi dia sangka dia itu benar. Dia itu berada atas kebenaran. Sedangkan kebenaran tidak diukur dengan benda pelik atau tak pelik. Kerana kedua-duanya dalam kuasa Allah. Yang menjadikan terbakar bila bersentuh dengan api adalah Allah. Yang menjadikan tidak terbakar juga adalah Allah. Tinggal lagi, terbakar tak terbakar itu harus dari segi akal. Sementara dari segi adah, dari segi kebiasaan, ya, kalau bersentuh dengan api terbakar. Jadi penetapan bahawa berlakunya kebakaran atau hangus bila bersentuh dengan api, itu adalah penetapan berdasarkan kebiasaan, yang mana kita istilahkan sebagai hukum adat. Tetapi berlaku atau tidak berlaku, terbakar atau hangus itu dari segi hukum akal adalah satu perkara yang harus. Jadi kat situ kita kena ada keseimbangan, ya. Kita tak boleh tolak terus perkaitan antara cause and effect. Itu akan menyusahkan kehidupan kita. Bahkan dia ada kesan pada hukum. Walaupun kita katakan dari segi akalnya, yang menjadikan sesuatu itu terbakar atau hangus adalah Allah, bukannya makhluk. Itu dari segi hakikatnya. Tetapi dari segi syariat, adalah satu perkara yang dilarang untuk kita misalnya menghumban seseorang ke dalam api, itu haram. Kerana dari segi kebiasaan itu akan mencederakan dia, akan menyebabkan dia melecur atau meninggal dunia. Ataupun kita sendiri misalnya lompat masuk dalam api, dari segi hukum syarak itu haram. Kata tadi Ustaz kata api tidak menghanguskan, yang menghanguskan adalah Allah. Itu hukum akal. Dan akal tak boleh terima berlaku sesuatu luar daripada kuasa Allah. Masuk dalam api itu kuasa Allah, hangus tidak hangus juga adalah kuasa Allah. Jadi kita kena faham domain tadi. Domain penetapan secara kebiasaan, causal connection, atau kita kenali sebagai hukum adat, itu banyak memberi kesan kepada hukum fiqh, hukum hakam, halal haram. Sementara penetapan daripada sudut hukum akal, sama ini perkara yang mesti ada, wajib, atau perkara yang tak mungkin ada, iaitu mustahil, atau perkara yang harus ada, maknanya boleh wujud, boleh tak wujud, itu domainnya lebih kepada akidah. Jadi ini yang berlaku kepada orang-orang kafir. Mereka terlampau terikat dengan penetapan adah, kebiasaan. Ya, kebiasaannya, kita boleh katakan without failure, orang bila meninggal, dia tak akan hidup balik. Kalau ada kes-kes yang orang yang dah dikafankan, apa, tiba-tiba hidup balik, itu mungkin kita kata salah tanggap, yakni dia sebenarnya belum meninggal, tapi somehow disangkakan dia sudah meninggal. Tapi kalau dah betul-betul meninggal dunia,
let's say dah mati sebulan, 2 bulan yang lepas, ataupun dah meninggal dunia 4-5 tahun yang lalu, and suddenly hidup balik, wah, ini tak berlaku. Maka dari segi penetapan adah, itu mustahil lah kalau dah mati nak hidup balik. Sebab itu dalam kes Al-Arqam, salah satu sebab kenapa difatwakan pegangan mereka adalah pegangan yang sesat dan menyeleweng adalah kepercayaan mereka bahawa seseorang yang telah meninggal dunia, iaitu Syekh Muhammad Suhaimi, ya, meninggal dunia pada tahun 1925 atau 23 macam itulah, 1920-an lah, ya. Dipercayai oleh orang-orang Al-Arqam dan katanya masih lagi dipercayai oleh pengikut-pengikut dalam syarikat GISBH, wallahu alam lah, itu mereka sedang siasat. Tapi kepercayaan itu bercanggah, kerana macam mana pula orang tu dah mati, dia nak bangun semula sebagai Imam Mahdi? Tidak demikian, ya. Sifat Imam Mahdi yang diterangkan dalam hadis tidak demikian. Beliau seorang yang masih hidup, yang cuba lari apabila diminta nak dibai'ah taat setia, beliau mengelak. Beliau cuba lari, akhirnya dipaksa juga oleh para ulama yang datang berjumpa dengan beliau untuk membai'ah beliau, memberi taat setia kepada beliau sebagai Imam Mahdi. Bukan orang yang dah mati bangun balik. Kerana mati bangun balik itu dari segi hukum adahnya tak berlaku. Ya, berlaku khariq lil adah, kita tidak nafikan, ya. Misalnya di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang dah mati, lalu Nabi Isa hidupkan kembali. Tapi of course dengan kuasa Allah. Biiznillah, kan Al-Quran sebut biiznillah, dengan izin Allah. Bukan Nabi Isa Tuhan yang boleh menghidup dan boleh mematikan, tak. Yang boleh menghidup dan mematikan hakikatnya Allah. Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Allah Al-Mumit yang mematikan. Tetapi bila Allah jalankan kejadian tersebut, zahirnya sepertinya Nabi Isa alaihissalam, iaitu namanya mukjizat, dia perkara yang khariq lil adah. Itu perkara yang luar biasa, ya, yang dari segi ketetapan adah tidak demikian. Maka kita kena faham betul-betul. Jangan pula dalam bab syariat kita duk main hukum akal. Kita bakar sesuatu, bila kita didakwa kerana merosakkan harta benda, kita kata bukan saya yang bakar, Allah yang bakar, Allah yang jadikan hangus. Saya belajar ilmu tauhid, api tidak menghanguskan, yang menghanguskan adalah Allah, kenapa nak cas saya? Bukan. Dalam bab hukum hakam, bila kamu mendatangkan sebab dia, maka kamu kena menanggung konsekuensi dia, musabab dia. Kamu dah sentuhkan sesuatu dengan api, maka bila terbakar, kamu kena tanggung risiko. Itu domain dia. Yang kita bercakap bahawa hakikatnya Allah lah yang menjadikan terbakar itu adalah keimanan tentang kuasa Allah, meliputi segala-galanya. Jadi, bila orang-orang kafir ini, bila mereka lihat orang mati, tak ada yang hidup balik. Dia mati-matilah. Mati, baik mati sebulan, baik mati setahun, bahkan dia dah mati puluhan atau ratusan tahun. Tak ada yang bangun semula dan hidup semula. Maka mereka terlampau terikat dengan hukum adat, padahal kita bercerita tentang keimanan. Percaya kepada hari akhirat, harus boleh saja Allah hidupkan. Bahkan kita fikir secara logik, secara akal. Dahulu kita tak wujud. Dahulu none of us exist, ya. Yang ada ikut kuliah kita ni pun saya percaya tak ada antara kalian yang say 100 years ago, ya, yang dah wujud. Ini saya tak tahulah kalau ada orang yang umur 105 tahun sedang ikut kuliah saya ni, tu ajaib. Jaranglah orang panjang umur sampai 1 tahun lebih. Kebanyakan orang kita ni below 100 dah meninggal. Kadang-kadang 40 tahun pun dah meninggal. 60 something dah meninggal. 80, 90 ramai yang meninggal. Tapi kalau sampai 100 tahun belum meninggal tu jarang. Bukan tak ada, ya. Ada, jarang. So, I'm quite confident to say that none of us exist 100 tahun yang lalu.
Tapi sekarang kita wujud. Kita melihat, kita mendengar, kita bercakap, makan, minum, bergerak, bahkan berzuriat dan sebagainya. So, kalau daripada kita langsung tak wujud satu masa dahulu, Allah boleh ciptakan kita, apa masalah Allah kembalikan? Setelah Allah jalankan kita tu pada proses kehidupan daripada tak ada, kemudian kita dalam bentuk sperm, dalam bentuk air mani, kemudian kita dalam bentuk janin, gabungan antara sperm dan juga ovum, kemudian kita dalam bentuk baby, kemudian kita dalam bentuk kanak-kanak, kemudian kita dalam bentuk remaja, kemudian kita dalam bentuk dewasa, dan kita dalam bentuk barangkali orang yang sudah lanjut usia, dan kita meninggal. That's the process yang Allah jalankan kepada manusia. Kalau secara gurauannya lah ya, kalau tak nak nampak tua, ya mati awal. Kerana ramai orang tak nak nampak tua ya, nak awet muda, ya mati awal lah. Orang tak nampak awak tua. Awak 20-an dah mati, tak sempat tua. Tapi that's life. Sama ada kita meninggal awal atau kita meninggal lewat, tapi itu cerita perjalanan hidup kita. Kita akan meninggal dunia dan most people jasad dia akan leput. Ya, daging akan hancur. Mungkin ada sisa-sisa tulang. So, dahulu tak pernah wujud, Allah wujudkan dengan segala yang ada pada kita, dengan kebolehan untuk berfikir dan sebagainya. Kebolehan untuk beremosi, kita ada emosi. So, kenapa Allah tak boleh kembalikan? Akal kata harus. Yang berkuasa menciptakan daripada awal, tentulah berkuasa mengembalikan ciptaan tersebut. Apa masalah? Tapi tidak untuk orang-orang yang tidak dapat hidayah ni. Mereka terhijab dengan hukum adah. Mereka terhijab dengan kebiasaan. The common observation is kalau orang tu mati, ya mati. Tak akan hidup lagi. Tapi akal menerima dan beriman bahawa selepas kematian akan ada kehidupan. Dan itu kehidupan yang kita akan diberi balasan. Ya. Kehidupan di dunia ini adalah kehidupan kita diuji. So itu jangan salah konsep. Ya. Ada orang datang membangkang di Facebook saya bila kita cerita tentang kewujudan para wali. Dan ini kewujudan para wali ijma', sepakat para ulama. Cuma bila satu orang mendakwa dia wali, itu belum tentu ya. Ada kemungkinan tak betul ya. Sebab orang Bali ni biasa dia tak mendakwa-dakwa pun dia wali orang lain yang cakap dia wali. Tapi kalau ada orang mendakwa dia wali, belum tentu betul. Ataupun orang-orang tertentu mendakwa dia itu wali, belum tentu betul. Tapi kewujudan awliya Allah yang Allah kurniakan karamah dan sebagainya memang telah disepakati oleh para ulama. Cuma dia komplain, dia kata kalau wali-wali ada, kenapa orang Islam susah? Kenapa orang Islam tertindas? Jadi apa yang dia faham sebenarnya? Jangankan ada para wali, ada para rasul pun umat Islam ditindas. Apa kamu tak baca sirah Nabi SAW? Umat Islam di zaman Nabi SAW diseksa, diazab, terpaksa berhijrah, terpaksa berperang untuk mempertahankan diri, mempertahankan agama. Bahkan Nabi SAW sendiri bagi dia pernah cedera dalam peperangan. Apa yang kamu expect sebenarnya? Adakah kamu expect bila ada para wali berarti dunia ni dah berubah jadi syurga? Syurga ya tempat yang semuanya nikmat. Tak ada kesusahan, tak ada keletihan, tak adalah apa-apa masalah yang kita ada kat dunia ni. Tapi itu kan cerita syurga. Apabila kita cerita tentang dunia, ada wali ke, bahkan ada para rasul, memang dunia ni adalah negeri ujian. Darul ibtila', tempat kita diuji. Masing-masing diuji, saya diuji, tanpa diuji. So memang itu nature dunia, kita sabarlah. Kita syukur dan kita redha dengan ujian itu. Jadi, kalau nak kirakan para rasul sendiri, ada yang bahkan dibunuh. Nabi Zakaria AS dibunuh. Nabi Yahya AS dibunuh. Takkan kamu nak kata, oh kalau dia rasul, kenapa dia boleh kena bunuh? So what? Itulah kamu kalau orang ajak belajar ilmu tauhid, kamu main-main. Antara ilmu tauhid bukan hanya belajar sifat Allah.
Juga belajar sifat Rasul. Apa yang mesti ada pada Rasul. Sidik, amanah, fatanah, tabligh. Pada Rasul itu mesti benar. Takkan Rasul pula berbohong. Mesti amanah. Takkan Rasul khianat. Fatanah, cerdik. Takkan Rasul bodoh. Tak mungkin. Dan tabligh, itu menyampaikan. Tak mungkin Rasul menyembunyikan apa yang Allah perintah supaya disampaikan. Dan lawannya adalah mustahil. Ya. Nah, yang harus ialah para Rasul bersifat dengan sifat kemanusiaan yang tidak membawa kepada menjatuhkan darajat kerasulan. Jadi sakit, lemah, tidur, berkahwin, makan, minum, ya, ke bilik air. Itu semua adalah perkara yang harus bagi para Rasul. Meninggal dunia harus bagi para Rasul. Meninggal dunia dengan sebab biasa, sakit, dah sampai usia, atau dengan sebab dibunuh, harus. Jadi ini masalah sesetengah orang, dia mengkhayalkan seolah-olah kalau ada para wali, berarti wajib orang Islam ni semua aman, kita semua menang. Belum. Bila tiba masanya, ketika mana Nabi Isa AS mengalahkan Dajjal, ya itu ada tempoh yang masih hidup dalam keadaan aman, sejahtera. Tetapi lepas itu akan ada ujian lagi. Bahkan akan berlakunya kematian orang-orang yang beriman. Dunia ini akan dihuni oleh orang-orang jahat, orang-orang yang kafir, dan akan berlakunya huru-hara hari kiamat. That's life. That's how Allah wills it to be. Macam mana kita nak menafikan kewujudan para wali, sedangkan kita menerima kewujudan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ini kan sabit dengan dalil-dalil. Dalam Quran sebut, awliya Allah. Hati-hati. Jangan terlampau terikat dengan hukum adat. Hukum adat ni ada peranan dia dalam kehidupan seharian kita, dalam penetapan hukum hakam fiqh. Tetapi hukum akal itu sangat penting dalam kita memahami akidah. Jadi itu yang berlaku kepada orang-orang yang kufur. Mereka mempermain-mainkan. Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Mereka berkata, adakah patut kami yang dah mati ni, dah hancur, yang dah jadi tanah ni, yang akan dikembalikan sebagaimana dahulu? Idza kunna izaman nakhirah. Adakah kami akan hidup balik setelah kami jadi tulang yang reput, yang hancur, yang dimakan bumi? Tak mungkin, kata mereka. Qalu tilka idzan karatun khasirah. Mereka berkata, kebangkitan yang kamu dakwa itu merupakan satu kembali yang merugikan, jadi satu perkara yang dusta, yang batil. Ini cerita dongeng, ini cerita kelakar. Ini berlaku kepada sebahagian umat Islam sekarang, sudah ada kecenderungan ke arah itu. Dia asal dengar cerita peliknya, dia buat main-main. Dia ada banyak kalau dia, kalau macam tu, ya, kiranya dia lebih hebat daripada Nabi lah. Siapa kata? Berlaku benda pelik bukan dalil orang tu lebih hebat daripada Nabi. Nabi kan semula-mula makhluk Allah. Nabi SAW kan semula-mula Rasul. Jadi apa pun berlaku perkara pelik pada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu misalnya. Sayyidina Umar bercakap, tenteranya boleh dengar dari jauh. Sayyidina Umar utuskan surat kepada Sungai Nil. Jadi Sungai Nil sepertinya akur dengan apa yang ditulis dalam surat. Bukan berarti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lebih mulia pada Nabi SAW. Tidak berlaku pada Nabi SAW menulis surat kepada Sungai Nil. Tidak berlaku kepada Nabi SAW bagi dia bercakap didengari oleh tentera yang jauh. Tapi tidak berarti sesuatu yang berlaku pada Sayyidina Umar tidak berlaku pada Nabi SAW. Maka kita mendakwa Sayyidina Umar lebih mulia pada Nabi. Itu logik apa yang dipakai. Bahkan berlaku kepada orang-orang jahat perkara yang pelik. Berlaku kepada ahli sihir misalnya, perkara yang pelik. Tongkat-tongkat, tali-tali mereka kelihatan seperti ular. Itu pelik. Adakah berarti mereka lebih mulia daripada Nabi Musa AS? Tidak. Jadi sebab itu saya sebut, kebenaran, kemuliaan tidak diukur dengan benda pelik. Ini yang kadang berlaku pada sebahagian ajaran sesat. Bila kita beritahu ni ajaran ni bercanggah dengan pegangan Ahlussunnah wal Jamaah, ni tak betul, ni menyeleweng. Dia kata kalau tak betul, kenapa
guru kami, pemimpin kami boleh buat macam ni, macam tu. Itu bukan kayu ukur kebenaran. Kita mengukur kebenaran itu berdasarkan panduan Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami oleh para alim ulama. Bukan berdasarkan guru kamu boleh buat benda pelik, maka dia mesti betul. Itu salah faham, salah konsep. Jadi, mereka mengatakan, kalau kembali itu satu benda yang batil, ini satu perkara yang dusta atau perkara yang rugi. Rugilah sebab dia mendustakan keimanan dengan hari akhirat, berarti dia nanti akan diseret ke neraka. Untuk orang-orang yang mendustakan asas-asas keimanan, termasuklah mendustakan hari kiamat, itu membawa kepada kesengsaraan. Jadi memang rugilah kalau bangkit. Orang-orang jahat ni untungnya kalau dia mati habis. Yang rugi kalau mati habis ni orang baik. Sebab orang baik dalam dunia ni dia sengsara, dia mungkin diuji, mungkin difitnah, mungkin dicerca. Jadi dia mengharapkan ada di sana pembalasan atas kesabaran dia, atas kesyukuran dia. Tapi kalau orang jahat, dia akan kata kalau kami mati jadi tanah lebih baik. Apa tu? Wa yaqulul kafiru. Apa tu? Tak datang ayat dia. Yang akhir sekali dia kata, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir dia kata, ya laitani, alangkah seronoknya, alangkah bagusnya kalau aku tu menjadi tanah. Sebab kalau dia bangkit, dia akan diseksa, dia akan diazab. Satu kebangkitan yang merugikan buat mereka. Jadi mereka mendustakan. Padahal dari segi akal, ini logik. Sangat logik. Kamu dahulu tak pernah wujud, Allah wujudkan. Apa masalah kamu dah pernah wujud, kemudian kamu melalui proses-proses perubahan sampai kematian, dan Allah kembalikan semula kewujudan kamu, tak ada masalah langsung. Dari segi adah, ia tidak berlaku lah. Walaupun yang khoriq lil adah berlaku kepada misalnya Nabi Isa AS menghidupkan orang mati, berlaku kepada Uzair, yang mana dimatikan oleh Allah dan dihidupkan kembali. Tapi kebiasaannya tidak. Jadi bangkitnya semula manusia lepas kematian ini adalah satu perkara yang sebenarnya mencari adat. Luar biasa. Maka itulah sebagian orang yang tidak dapat hidayah merasa keberatan untuk beriman dengan hari kebangkitan. Lalu Allah berfirman, fa inna ma hiya zajratun wahidah. Ayat 13. Padahal hidup kembali itu tak susah pun. Dengan satu zajratun wahidah, satu jeritan ataupun tiupan sangkakala yang kedua, ya, dah bangkit. Tak susah pun bagi Allah Ta'ala. Ya, di dunia ni, kita lahir misalnya seorang-seorang, ya, orang ni lahir tahun bila, orang ni lahir bulan bila, orang ni lahir hari bila. Tapi hari kiamat, semua bangkit sekaligus ya. Dengan tiupan sangkakala yang kedua, ya, semua bangkit. Apa masalah? Mudah bagi Allah Ta'ala. Jangan sampai kita mendustakan sesuatu semata-mata perkara itu pelik. Walaupun kita tidak menjadikan kepelikan itu sebagai bukti kebenaran, dalam masa yang sama kita juga tidak mahu menolak sesuatu semata-mata kerana ia pelik. Ya, mati hidup balik ini pelik. Tapi ia akan berlaku, pasti. فَإِذَا هُمْ بِسَاهِرَةٍ. Jadi apabila berlakunya tiupan sangkakala yang kedua, tiupan sangkakala yang pertama, jadi yang mana hidup, Allah matikan. Ya, ada pengecualian lah ya. Beberapa makhluk Allah yang Allah tentukan tidak mati dengan tiupan sangkakala yang pertama, ya. Tetapi dengan tiupan sangkakala yang kedua, bangkit semua. Yang mati pun bangkit semua. فَإِذَا هُمْ بِسَاهِرَةٍ. Lalu sepertinya mereka macam dulu, berada di atas permukaan bumi. Bila mereka mati, bila mereka meninggal dunia, mereka dikuburkan di bawah bumi. Jadi kalau kita lihat sebenarnya, kita kena perhati. Sebab tu, kita perhatikan kepada tanaman. Tanaman yang tumbuh. Bahkan dalam
surah Al-Mulk, surah Al-Mulk kan. Allah suruh kita perhatikan kepada tanaman. Adakah kita antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Adakah kamu yang menumbuhkan tanaman itu atau kami yang menumbuhkan? Kita tak menumbuhkan. Ya, kita usahalah letak benih ke, letak apa ke. Dan suddenly dia tumbuh. Bahkan daripada celah-celah bumi itu naik pucuk dia. Dan daripada celah-celah bumi itu mendalam akar dia. Akhirnya jadi pohon yang besar. Itu juga ajib sebenarnya. Itu satu perkara yang luar biasa. Tapi sebab berlaku selalu, jadi kita katakan biasa. Biasalah pokok tumbuh. Tapi itu kan daripada satu benih yang rupanya hanya budak kecil macam itu saja. Jadi satu pohon yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Itu menunjukkan kepada kuasa Allah. Jadi apa masalah kamu yang dah tertanam sebagai mayat-mayat ya, di perut bumi, lalu Allah bangkitkan dengan hanya satu tiupan sangkakala saja. There's nothing so weird about it kalau kita fikir dari sudut kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau selama ini pun yang menjadikan tumbuh-tumbuhan sana sini bukan kita. We don't have the ability to create something sebenarnya. Kita hanya usaha. Kalau kita katakan kita ciptakan itu dan ini, actually kita tak ciptakan apa-apa pun. Kita hanya ambil sesuatu yang Allah dah ciptakan dan kita proses, mungkin kita leburkan, mungkin kita bekukan, mungkin kita potong, mungkin kita skrukan dia, kita ikat dia dan sebagainya. Jadi kita kata itu ciptaan kita, bukan. Itu semua ciptaan Allah. Kita hanya usaha untuk cantum-cantum, kenaik-kenaikkan macam tu, oh jadilah handphone, oh jadilah television, oh jadilah notebook, jadilah iPad, jadilah apa. Wah. Tapi bahan itu bukan kita yang ciptakan. Saya tak pasti yang mana ikut kuliah kita online, mungkin ada ikut melalui handphone, mungkin ada ikut melalui tablet. Yang ada depan kita handphone tu. Adakah syarikat itu ciptakan? Tidak. Memanglah kita kata, siapa yang menciptakan handphone, siapa yang menciptakan telefon, siapa yang cipta kereta, siapa yang cipta kapal terbang. Tapi we are using the term cipta in a very loose manner sebenarnya. Kita tak cipta apa-apa. Logam tu dah ada, Allah ciptakan. Cuma kamu extract it out, you process it, you bentukkan dia, you mungkin campurkan dengan bahan lain, and then you pastikan dia dalam bentuk tertentu, and then you combine, you ikat, you sambungkan dengan wire, this and that, and you call it kapal terbang, and you call it handphone. Tapi, kalau kita boleh terima bahawa tumbuh-tumbuhan ini tumbuh tanpa kita sebenarnya mampu, sebab tu petani tak semua berjaya. Kalau boleh semua petani nak tanaman dia subur dan sebagainya. Kan ada cerita satu orang yang belikan buah untuk isteri dia. Turn out buah tu masam ataupun tak sedap. So isteri bising-bising membebel. Lalu suami dia sort of macam try to open up. Sebenarnya kamu marah siapa? Kalau dia panggil sayang marah siapa sebenarnya? Kalau nak marah saya memang beli buah dan saya harap buah tu sedap, manis. Kalau kan nak marah petani itu pun bila dia tanam buah-buahan, pasti dia mengharapkan buah dia sedap dan manis supaya orang suka beli dan dia untung. So, kamu marahkan siapa sebenarnya? Kan? Seolah-olah kita marah kepada Allah Ta'ala. Allah yang tentukan. Kalau kita lihat, misalnya kita tanam pokok cili, kita tanam pokok tembikar. So, siapa yang design sebenarnya biji itu kecil, lebih kurang macam itulah. Biji cili, biji tembikar kan kecil je. And then bila kita siram dengan air yang sama, kita tanam di tanah yang sama. But then cili keluar dengan bentuk dia dan rasa yang pedas, tembikar keluar dalam bentuk dia dan rasa yang manis. Siapa yang bancuh? Siapa yang bancuh ingredient cili sehingga jadi pedas? Siapa yang bancuh ingredient tembikar sampai jadi manis? Fikirlah. Bila kita fikir macam ni, barulah kita akan rasa Masya Allah, Tabarakallah, ini semua kuasa Allah. Apa masalah? Allah nak bangkitkan kita semula. Tak ada masalah langsung. Jadi, sebab itu sangat penting untuk kita tu faham apa yang dimaksudkan dengan hukum adat, iaitu berkaitan antara cause and effect. Itu domainnya adalah dalam hukum hakam syariat. Halal dan haram ambil kira cause and effect. Tapi dalam hukum akidah,
dalam kepercayaan akidah, kita kena fokus pada hukum akal. Bahawa dari segi logiknya, Allah Ta'ala yang berkuasa menciptakan manusia dari tiada kepada ada. Itulah Allah Ta'ala yang maha berkuasa juga untuk mengembalikan manusia selepas kematian hidup untuk berhadapan dengan balasan terhadap apa yang dilakukan di dunia ini. Moga-moga tadabbur kita ayat 10 sampai ayat berapa kita sampai tadi? Fa'idhahum bisahirah ayat 14. Membawa manfaat, mendorong kita untuk bersedia pada hari kebangkitan yang kita sebagai orang Islam sama-sama mengimani. Dan kita akan sambung next insya-Allah dengan tadabbur mulai daripada ayat 15 surah An-Nazi'at. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anqulna min dhulmi ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.